Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya, misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri mendepani zaman. Dan kini, GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan meneliti ayat kedua daripada ayat Ramadan, iaitu ayat 184 di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayyaman ma'dudat. Ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat 183 yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat seterusnya ini ayyaman ma'dudat, juga untuk meringankan jiwa orang yang beriman. Bila kata disyariatkan Ramadan, itu sebulan. Sebelum ini disyariatkan hanya 1 hari, tiba-tiba naik sebulan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang boleh dikira, hari-hari berbilang-bilang. Jadi bukan banyak pun, sedikit sahaja. Hari-hari yang boleh dikira. Jadi untuk melegakan hati orang-orang yang beriman. Tidak banyak hari-hari yang dituntut untuk kita berpuasa itu hanya berbilang-bilang, iaitu boleh dikira. Kemudian Allah Ta'ala menyebut puasa ini sebenarnya ada rukhsah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Adapun orang yang sakit di kalangan kamu atau dia bermusafir, fa'iddatun, ulama kata fa'alaihi iddah, hendaklah dia ganti, makna dia boleh untuk tidak berpuasa kerana sakit atau kerana musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh ganti puasa tersebut di bulan yang lain, di hari yang lain, bukan di dalam bulan Ramadan. Jadi ini kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang sakit. Cuma ulama membincangkan tahap mana sakit yang boleh membuatkan satu orang itu boleh meninggalkan puasa. Cuma ulama kata kalau orang yang sakit sedikit, dia mampu untuk berpuasa, teruskan berpuasa. Kalau dia tak mampu, buka. Cuma ada orang yang sakit yang perlu minum obat, dia tidak boleh berpuasa, itu dibenarkan. Begitu juga orang yang musafir, ada had-had tertentu yang kalau dia dalam musafir, dia dalam keadaan tidak menentu tempat, tidak menentu hentiannya, jadi dia boleh berbuka puasa. Dan ayat yang poin yang ketiga daripada ayat ini panjang.
Pertama tadi ayaman ma'dudat. Puasa ni tidak banyak, beberapa hari sahaja. Yang kedua, untuk orang yang sakit dan musafir ada pilihan untuk tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ayat part yang ketiga daripada ayat ini masih bercerita tentang proses puasa yang disyariatkan berperingkat. Waktu ini masih diberi pilihan. Orang yang mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa, orang yang mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini peringkat awal, belum disyariatkan Ramadan puasa penuh. Peringkat kedua, mereka dituntut supaya pilih. Ada hari ini tak nak puasa, dalam Ramadan itu dia tak puasa. Boleh, dengan syarat dia kena bayar fidyah, beri makan orang miskin. Sekadar makanan hari. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang mampu untuk puasanya tetapi tidak puasa, dia kena bayar fidyah, beri makan orang miskin. Ini masih proses tidak disyariatkan Ramadan puasa penuh. Jadi ada para sahabat yang tidak sakit, tidak musafir, dan dia tidak puasa, tetapi dia bayar fidyah, iaitu bayar makan, beri makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin melebihkan pemberiannya, itu lebih baik untuk dirinya. Jadi orang yang tak puasa, dia mampu untuk puasa tapi dia tak puasa, dia pilih untuk beri makan. Ini syariat di peringkat kedua, belum sampai syariat yang penuh tentang puasa Ramadan yang seperti kita lakukan sekarang. Jadi Allah Ta'ala sebut orang yang tak puasa ini, ketika dia beri makan kepada orang miskin, dia bayar fidyah dia itu, kalau dia nak lebihkan, itu baik. Itu baik baginya. Jadi Allah Ta'ala minta supaya orang yang tak puasa, ketika dia beri makan, dia lebihkan, kerana itu lebih baik untuk dirinya. Kemudian part yang keempat daripada ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebenarnya kalau kamu puasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu pelajari, kamu dalami, beri makan tadi, pahala dia tidak sama dengan puasa. Sakit yang boleh puasa, kalau kamu puasa, itu lebih baik kepada kamu. Musafir yang kalau kamu tuang puasa, kamu tidak puasa, tetapi kalau kamu puasa, kalau kamu kaji, lebih baik. Jadi ayat terakhir memberitahu, ulama kata, sama ada balik kepada tiga-tiga rukhsah tadi. Rukhsah pertama sakit, rukhsah kedua musafir, rukhsah ketiga pilihan. Dia boleh pilih untuk puasa dan tidak puasa. Ayat yang keempat kata, kalau kamu tinggalkan tiga-tiga ini, kamu puasa ketika kamu berada di tiga-tiga ini. Ketika kamu sakit, kamu puasa. Ketika kamu musafir, kamu puasa. Ketika kamu diberi pilihan pun, kamu tetap puasa. Wa antasumu khairan lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik untuk diri kamu. Pahala lebih besar daripada kamu meninggalkan puasa di ketiga-tiga bahagian rukhsah yang diberi ketika itu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Ada ulama yang mengatakan wa antasumu khairan lakum ini
Wa antasumu khairun lakum ini hanya kembali kepada pilihan rukhsah yang ketiga. Ketika kamu ada pilihan untuk tidak berpuasa, kamu beri makan kepada fakir miskin, sebenarnya kalau kamu puasa lebih baik daripada kamu beri makan kepada fakir miskin. Wa an in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui hikmahnya, jika kamu mengetahui kelebihan puasa, kamu tidak akan meninggalkan puasa di dalam 3 keadaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini masih proses pensyariatan puasa secara berperingkat. Peringkat pertama kita dah sebut hari itu, iaitu puasa 1 hari sahaja Ashura dan 3 hari puasa sunat setiap bulan. Sekarang puasanya ada pilihan, iaitu kamu nak puasa atau nak beri makan kepada fakir miskin. Tetapi Allah Ta'ala kata kalau kamu puasa lebih baik. Ini ayat kedua menceritakan tentang pensyariatan puasa di dalam Islam. Saya kira kita sudah cover memahami ayat kelompok ayat yang kedua ini daripada ayat puasa. InsyaAllah kita akan teruskan lagi untuk siri yang ketiga, iaitu ayat seterusnya berkaitan dengan Ramadan. Sehingga ini sahaja kita bertemu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I'm Miss Nina and I'm here to support Global Peace Mission Malaysia in their campaign called Iftar for the Needy, where they supply iftar and things that are of need to 20 countries all around the world. And some of the countries that are included are Syria, Palestine, Yemen, a few African countries, southern Thailand, Philippines, and many, many more. And so, subhanAllah, it's not just about feeding refugees or people of the Ummah, but it's also feeding everybody, Muslims and non-Muslims, to show the beauty of Islam and to really spread the word of da'wah. And we need your help. Everybody needs your help. Please do support this campaign, because there's so many people out there that are in need of food, just basic necessities. So if you want to support, do click on the link below, inshallah. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for your contributions, and then inshallah together we can make this world a better place. Assalamualaikum, saya Hatan. Apabila kita cakap pasal bulan Ramadan, makanan yang kita selalu ingat, macam-macam makanan. Kalau dekat bumi Malaysia ni, kita makanan sampai tak termakan. Tidak dapat saya bayangkan yang kata nak buka puasa, nak sahur macam mana. Tetapi kehidupan mereka penuh dengan ketakutan. Tengoklah gambar-gambar yang kita dipaparkan dalam TV semua. Kita boleh nampak macam mana betapa seksanya hidup di Syria. Anak kecil dibunuh, wanita dirogol. Padahal mereka ni sama-sama se-Islam dengan kita, satu akidah dengan kita. Sekarang ni lebih kurang 500,000 orang dah terbunuh di Syria. Kanak-kanak, orang tua, bayi baru lahir, dah macam tak bernilai nyawa mereka. Apa yang diperlakukan kepada penduduk Syria ni. Jadi marilah kita sama-sama membantu dalam program yang dianjurkan oleh Global Peace Mission Malaysia ini. Sempena bulan Ramadan ini, mereka akan berangkat ke sana untuk membantu penduduk-penduduk Syria yang dilanda peperangan ini, baik dari segi makanan, dari segi pendidikan. Mereka akan turun membantu. Jadi sama-sama kita membantu melalui Global Peace Mission Malaysia ini. Semoga kita sama-sama berjuang. Misi kemanusiaan merentas sempadan. Assalamualaikum. Diary Iftar GPM bersama Ustaz Syazmi. Eksklusif 30 hari bersama saya, bersama Diary Iftar GPM Muhammad Syazmi Abdullah. Ada pesanan-pesanan yang baik untuk anda, untuk saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah nak dapat kurma Nabi yang asli?
RM8 daripada setiap pembelian satu kotak akan disalurkan ke tabung kemanusiaan GPM. Layari www.jomsedekah.com. Ada